Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan membincangkan satu topik yang amat penting di dalam dunia pendidikan, iaitu menilai analisis kepelbagaian sosial budaya dan implikasinya terhadap bidang pendidikan serta peranan guru. Di dalam era globalisasi yang semakin pesat, kepelbagaian sosio-budaya menjadi satu ciri yang tidak dapat dipisahkan daripada masyarakat kita. Kepelbagaian dari segi bangsa, agama, bahasa dan latar belakang sosioekonomi menjadi bilik darjah sebagai satu tempat yang penuh warna-warni dan kaya dengan pelbagai perspektif. Namun, kepelbagaian ini juga membawa cabaran yang unik di dalam bidang pendidikan. Ia menuntut kita untuk memahami bagaimana faktor sosial budaya mempengaruhi cara pelajar belajar, berinteraksi dan berkembang secara holistik. Di dalam konteks ini, peranan guru amatlah signifikan kerana guru bukan sahaja sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai pemudah cara yang membimbing pelajar daripada pelbagai latar belakang. Oleh itu, dalam perbincangan ini, kita akan meneliti dengan lebih mendalam mengenai konsep sosiobudaya, faktor yang mempengaruhi sosiobudaya di sekolah, isu ketidaksamaan akibat kepelbagaian sosiobudaya, dan peranan guru sebagai ejen sosialisasi. Konsep sosiobudaya. Nur Fazila pada tahun 2019 mendefinisikan sosiobudaya ini adalah amalan yang berupa gaya hidup dan peradaban bagi sesuatu masyarakat yang lahir daripada pegangan dan kecenderungan diri masyarakat berkenaan untuk pembangunan sosial kehidupan masyarakat berkenaan. Kepelbagaian sosiobudaya terdiri daripada bangsa, bahasa, adat resam, jantina, kaum, struktur masyarakat dan kepercayaan. Contohnya, kepelbagaian budaya yang diamalkan oleh setiap kaum di Malaysia. Kaum Melayu mempunyai perayaan Hari Raya Aidilfitri, namun kaum lain juga turut dapat menikmati atau merayakan juga perayaan tersebut. Konsep sosiobudaya ini merujuk kepada kajian atau pemahaman tentang bagaimana budaya dan faktor sosial saling mempengaruhi dalam masyarakat. Ini adalah pendekatan interdisiplin yang mempamerkan peranan budaya dan faktor sosial dalam membentuk tingkah laku, norma, nilai, struktur sosial dan interaksi manusia dalam suatu kelompok atau masyarakat. Ada beberapa elemen asas dalam konsep sosiobudaya ini yang meliputi: pertama adalah budaya. Budaya merujuk kepada sistem nilai, kepercayaan, bahasa tradisi dan amalan yang digunakan oleh suatu kelompok manusia. Budaya ini berbeza dari satu kelompok sosial atau masyarakat ke kelompok yang lain. Yang kedua, sosial. Sosial ini adalah meliputi aspek kehidupan sosial seperti struktur sosial, institusi sosial, peranan sosial, hubungan antara individu dan dinamika kekuasaan atau kepimpinan dalam masyarakat. Yang ketiga, interaksi. Sosiobudaya ini menekankan pentingnya interaksi sosial dalam membentuk norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Interaksi antara individu dan kelompok memainkan peranan penting dalam memelihara dan mengubah budaya. Keempat, perubahan sosiobudaya. Bermaksud bagaimana budaya dan faktor sosial ini berubah seiring dengan perubahan zaman. Perubahan ini boleh disebabkan oleh pelbagai faktor seperti teknologi, globalisasi, migrasi,
perubahan ekonomi dan perubahan politik. Yang kelima, konflik dan persetujuan. Sosiobudaya melihat hubungan timbal balik antara konflik dan perkara yang telah dipersetujui dalam masyarakat. Konflik sosial muncul akibat perbezaan dalam nilai-nilai dan kepentingan, sementara persetujuan adalah kesepakatan dalam masyarakat. Yang keenam, identiti sosial. Konsep ini juga merangkumi peranan identiti sosial dalam membentuk tingkah laku individu dan kelompok. Identiti sosial biasanya berkaitan dengan etnik, agama, jenis kelamin, kelas sosial dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi bagaimana individu mengenali diri mereka sendiri dalam masyarakat. Ketujuh adalah globalisasi. Dalam era globalisasi, sosiobudaya juga menunjukkan hubungan antara budaya dan faktor sosial yang bersifat merentasi sempadan agama, bangsa dan negara dalam mempengaruhi masyarakat dan individu. Jadi, konsep sosiobudaya ini digunakan dalam berbagai bidang seperti sosiologi, antropologi, politik, psikologi sosial dan bidang-bidang lainnya untuk memahami dan menganalisis masyarakat dan budaya dalam konteks yang lebih luas. Seterusnya kita akan membincangkan tentang faktor yang mempengaruhi kepelbagaian sosial budaya di sekolah. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepelbagaian tersebut, yaitu faktor bangsa, bahasa, kelas sosial, kepercayaan atau agama, dan yang terakhir ada tresam dan budaya. Faktor yang pertama yaitu bangsa. Seperti yang kita tahu, di Malaysia terdapat masyarakat yang berbilang kaum dan etnik yang pelbagai. Kepelbagaian ini wujud disebabkan oleh faktor sejarah. Setiap sekolah di negara ini sudah pasti mempunyai murid maupun guru-guru berbilang bangsa. Sebagai contoh, di sekolah saya yang terletak di daerah Tatau, Sebau, Sarawak bukan sahaja mempunyai murid dan guru yang berbangsa Iban, tetapi juga ada yang berbangsa Melanau, berbangsa Melayu dan Dusun. Hal seperti ini dapat mewujudkan kepelbagaian sosiobudaya di sekolah. Faktor seterusnya adalah faktor bahasa. Bahasa adalah satu sistem yang mempunyai makna. Bahasa ini digunakan untuk menyampaikan konsep, membuat pertanyaan, dan bertindak sebagai alat komunikasi atau perhubungan, sama ada dalam bentuk tulisan, lisan, ataupun gerakan, yaitu bahasa isyarat. Kewujudan kaum dan etnik di Malaysia mewujudkan kepelbagaian bahasa dan logat yang berbeza-beza yang difahami dalam satu kelompok tertentu. Sebagai contoh, seseorang yang lahir dan membesar di Sabah apabila diletakkan di sekolah Sarawak untuk bertugas, pelajar di sekolah tersebut pada mulanya tidak dapat memahami apa yang dikatakan. Hal ini karena perbezaan logat dalam pertuturan. Itu ialah apa yang berlaku kepada saya sebagai seorang yang lahir dan membesar di Sabah. Seterusnya faktor kelas sosial. Struktur sosial mempengaruhi kepelbagaian sosial budaya dalam sekolah. Kelas sosial merujuk kepada corak perubahan dan institusi yang teratur dalam membentuk masyarakat ataupun kumpulan sosial. Ia merangkumi berbagai elemen dan susunan yang membentuk dan mempengaruhi kehidupan sosial, termasuklah peranan, norma, hierarki, organisasi, dan institusi. Baiklah, ia juga menunjukkan bagaimana individu dan kumpulan berinteraksi dalam masyarakat dan bagaimana mereka diletakkan secara relatif antara satu dengan yang lain. Seterusnya, kepercayaan agama juga boleh mempengaruhi kepelbagaian
sosiobudaya di dalam sekolah. Secara umumnya, kepercayaan bermaksud akuan kebenaran terhadap sesuatu perkara yang disertai oleh perasaan pasti terhadap perkara tersebut dan berkaitan dengan jiwa. Di sebuah sekolah sudah pasti mempunyai murid dan guru yang mempunyai agama berlainan. Hal ini dapat menimbulkan sosiobudaya di mana mereka yang beragama Islam mempunyai kepercayaan mereka masing-masing, dan begitu juga dengan murid dan pelajar yang beragama selain daripada agama Islam. Mereka juga sudah pasti mempunyai kepercayaan masing-masing mengikut ajaran agama mereka. Oke, faktor yang terakhir adalah dari segi adat resam dan budaya. Kepelbagaian bangsa menyebabkan wujudnya pelbagai adat resam dan budaya yang membimbing kepada kepelbagaian sosiobudaya di dalam sekolah. Adat merujuk kepada undang-undang atau hukum yang merangkumi bidang sosial, politik, ekonomi, dan undang-undang samudera. Adat resam pula merupakan peraturan yang telah diamalkan sejak turun-temurun dalam sebuah masyarakat sehingga menjadi peraturan dan hukum yang harus dipatuhi dan menjadi kebiasaan yang diwariskan. Faktor ini kita merungkai berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi kepelbagaian sosiobudaya. Sekarang kita akan membincangkan berkaitan dengan isu ketidaksamaan yang timbul disebabkan oleh kepelbagaian tersebut. Pelajar sekolah terdiri daripada pelbagai latar belakang kaum, etnik, bahasa, logat, dan kelas sosial yang pelbagai. Isu ketidaksamaan akan wujud dan boleh menjadi isu yang negatif jika tidak ditangani dengan baik. Antara isu yang seringkali dikatakan adalah berkaitan dengan isu bahasa, terutamanya ketidaksamaan bahasa dalam komunikasi antara guru dan murid. Pertembungan dialek yang menyebabkan murid sukar untuk memahami dan mengikuti pembelajaran dengan berkesan. Oleh itu, penetapan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar di sekolah ditetapkan oleh kerajaan untuk menangani isu tersebut. Penetapan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar dalam pendidikan amat penting untuk mewujudkan keharmonian, mengukuhkan perpaduan masyarakat Malaysia. Seterusnya, isu ketidaksamaan layanan guru. Sebagai contoh, layanan guru yang tidak sama rata seperti memberi respon berbeza kepada murid yang mewakili kelompok kecil, minoriti atau kelas sosial rendah sering berlaku di sekolah. Beberapa kajian mendapati layanan yang dijangka berbeza-beza berdasarkan jantina, bangsa, dan kelas sosial berlaku di sekolah yang menyebabkan segelintir pelajar memandang serong terhadap guru. Sebagai contoh, terdapat guru memberikan layanan lebih kepada pelajar yang mempunyai kelas sosial yang tinggi dan tidak mempedulikan pelajar yang mempunyai kelas sosial yang rendah. Terdapat juga guru yang memberikan layanan yang tidak sama rata kepada pelajar yang tidak sama bangsa dengannya. Hal ini adalah satu isu yang sangat sensitif yang boleh membawa kepada perpecahan kaum. Guru seharusnya memberikan layanan yang sama rata kepada murid-murid tanpa memandang latar belakang murid tersebut. Isu seterusnya adalah ketidaksamarataan terhadap gender dan kaum. Gender merupakan perbezaan antara lelaki dan perempuan berdasarkan ciri-ciri dan biologi dari aspek jantina. Gender terbentuk daripada sosial dan budaya persekitaran. Dalam sesetengah masyarakat, lelaki sering diberi keutamaan. Hal ini kerana ada sesetengah masyarakat memandang rendah dengan kebolehan perempuan yang dikatakan lemah berbanding dengan lelaki. Di sekolah, isu ini sering timbul apabila perlantikan jawatan sebagai contoh dalam proses melantik ketua pelajar maupun ketua kelas. Pelajar lelaki sering didahulukan manakala murid perempuan hanya akan diberikan jawatan sebagai penolong sahaja.
Hal ini tidak sepatutnya diamalkan lagi kerana ramai murid perempuan yang mempunyai sikap kepimpinan yang lebih baik berbanding dengan murid lelaki. Guru seharusnya memberikan peluang untuk pelajar perempuan menyandang jawatan seperti ketua pelajar, ketua kelas ataupun ketua kelab dan persatuan. Seterusnya, saya akan membincangkan peranan guru sebagai agen sosialisasi. Proses sosialisasi mempunyai hubung kait yang erat dengan proses pendidikan. Pendidikan ialah satu usaha sistematik yang dibuat oleh masyarakat untuk menyampaikan pengetahuan, nilai, sikap, dan kemahiran kepada ahlinya. Guru sebagai agen sosialisasi akan berfungsi yang mana kewujudan sekolah sebagai medium sosialisasi antara lain adalah untuk mengenali dan mengembangkan karakteristik diri, melestarikan kebudayaan, merangsang peranan demokrasi melalui pengajaran, keterampilan berbicara, dan pengembangan kemampuan berfikir kritis, kreatif, rasional, dan objektif, dan untuk mengembangkan kemampuan menyesuaikan diri murid-murid di sekolah. Guru yang berkualiti merupakan tonggak pada kemajuan dan kegemilangan pendidikan. Menurut Muhammad Azhar pada tahun 2017, peranan guru sekolah adalah menanamkan corak hormat dalam masyarakat, bagaimana untuk berhubung dengan orang lain dengan baik dan mematuhi peraturan serta membolehkan seseorang untuk membela budaya masyarakat dari aspek peribadi, di mana aspek peribadi guru adalah sangat penting sebagai role model terbaik dalam pembentukan sosialisasi murid-murid di sekolah. Ketinggian kualiti peribadi guru juga boleh menjadi pemakin kecemerlangan sesebuah sekolah melalui usaha mereka menyediakan pelajar sebagai modal insan masa depan. Pembinaan tingkah laku guru merupakan salah satu pengaruh sosialisasi dalam kalangan muridnya. Ini kerana guru menjadi role model yang terdekat dengan murid-murid. Segala percakapan, tindakan, dan tingkah laku guru diperhatikan oleh murid-murid. Guru adalah antara agen sosialisasi yang paling berpengaruh. Justru, guru memainkan peranan utama dalam membentuk konsep sosialisasi. Seterusnya adalah profesion keguruan. Guru merupakan agen sosialisasi dalam menyebar ilmu kemasyarakatan. Pembentukan sasiah yang sesuai dengan norma dan nilai masyarakat, pembentukan masyarakat penyayang, menjadi suri teladan kepada pelajar dan masyarakat, serta sebagai penghubung di antara guru, ibu bapa, pegawai kerajaan, masyarakat, dan penyumbang masyarakat. Selain berperanan menyampaikan ilmu pengetahuan am kepada pelajar, guru juga mempunyai peluang untuk mempengaruhi pelajar tentang kepentingan nilai, sikap, dan kepercayaan budaya antara kaum, menurut Yong pada tahun 2018. Ini boleh dilaksanakan dengan baik melalui perancangan kurikulum yang baik dan sesuai untuk menerapkan nilai perpaduan. Contohnya, pendidikan sejarah bertujuan untuk memupuk semangat warga negara yang setia kepada negara dan berperasaan bangga pada diri sebagai rakyat Malaysia. Melalui pengetahuan dan penghayatan sejarah tanah air, pembentukan semangat kenegaraan sangat penting supaya pelajar sedar akan kepentingan diri mereka sebagai seorang warga negara yang baik. Seterusnya adalah media sosial. Peranan media massa sebagai agen sosialisasi perlu diberi penekanan yang serius bagi memastikan pengaruh media dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat. Kesan COVID-19 telah membawa satu perubahan baharu dalam dunia pendidikan dalam era abad ke-21.
Sebagai guru dan semua pihak yang terlibat perlu menjadikan media sosial yang ada sebagai satu sumber yang membantu murid-murid menerima nilai-nilai yang positif. Apabila anak-anak mula terdedah dengan gadget dan media elektronik, maka bermulalah proses sosialisasi, iaitu proses di mana mereka meneroka dan mempelajari kemahiran, maklumat yang baru dan berguna. Selain itu, penerokaan segala macam pengetahuan yang digunakan untuk berinteraksi dalam masyarakat di persekitarannya. Sebagai rumusan, sistem pendidikan Malaysia mempunyai pelbagai jenis sekolah dan terdiri dari kepelbagaian sosio-budaya. Sekolah merupakan satu ruang yang baik untuk mewujudkan proses sosialisasi. Dalam konteks sekolah, konsep perpaduan penting diwujudkan di peringkat sekolah kerana konsep ini merupakan asas bagi generasi muda membina sistem negara bangsa. Sehubungan dengan itu, guru sebagai ejen sosialisasi dalam pembentukan perpaduan kaum perlu menghayati ideologi negara supaya setiap anggota masyarakat, terutamanya pelajar, dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama. Tanggungjawab guru dalam memberi kesedaran kepada pelajar tentang kepentingan perpaduan dalam masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum tidak boleh diabaikan. Sekian saja dari kami. Sekian. Terima kasih. Shared information with people from different countries. Everyone was friendly, so it was not a problem when we made friends. I'd say that it was amazing on so many levels. I got to see so many different people, and they were from so many different countries, and we get to know each other through all these amazing activities that introduce science at the same time. I think the best part of the camp was to know more about the culture of other races, and to have an exposure to that was like amazing enough. And so when we worked together, it was not hard at all. Because everything was easier and it was fun. It was not boring at all. Everyone had their own jokes. So it would never get too serious or it would never get too boring because it would just nice. For this particular science event, I'd say that it would be passion, hard work, and cooperation. You need to know your teammates, you need to be very close with them because you'll be spending a lot of time with them. If you don't have that connection with each other, it would be hard to communicate with one another and deliver information. St. John Institution Naval Cadet Band dikenali juga sebagai SKINCB. Band ini ditubuhkan pada 1916 dan pada tahun 2010 band ini telah diiktirafkan sebagai salah sebuah band di bawah kelolaan KLDM ataupun Tentera Laut Diraja Malaysia. Keakraban yang ditunjukkan oleh para pelajar masyarakat ini juga dapat menggambarkan suasana harmoni sekolah kami yang berbilang kaum. Saya sebenarnya berasa bangga dapat melihat sikap toleransi dan bersatu padu walaupun mereka sebenarnya daripada pelbagai bangsa dan juga budaya. Mula abang-abang saya bantu saya, ajar saya cara untuk disiplin dan cara main instrumen. Saya dilayan tegas, kadang-kadang hafal juga tapi saya enjoy. Dalam band, teamwork amat penting kerana band ni perlukan satu bunyi yang sama, bukan individu. So teamwork amat penting bagi panjaragan. Apa yang bantu kita untuk berjaya dalam competition adalah kerjasama antara senior dengan junior dan komunikasi antara satu sama lain. Di sini kita pelajar Melayu lebih kurang 55%, pelajar Cina 35%, yang bakinya India dan lain-lain lah. Dan sekolah ini mempunyai 5% daripada murid-murid. Hello. Ini jam 11 sudah. Jam 11 sudah. Hmm?